mereka dah lama rancang, kita jangan lalai. Assalamualaikum. Okey, hari ini kita bersama dengan sebuah lagi MPV atau crossover atau SUV, apa-apa je lah yang korang definisikan dia. Tapi ini dia kita dengan Toyota Veloz dan dia bersaing dalam kategori ataupun segmen bersama dengan Honda BR-V dan juga Mitsubishi Xpander. Dan dia betul, dia juga adalah adik-beradik kepada Pro 2 Alza, kereta paling popular tahun lepas 2022. Dan juga kita pun kebetulan dah review Alza tu dalam sekitar 2 bulan lepas. Color pun sama juga. Dan hari ini kita akan jawab lagi beberapa persoalan dan juga mitos dan juga fakta berkenaan Toyota Veloz. Dan kepada siapa yang belum tengok Pro 2 Alza punya tu video tu, jemput tengok juga. Dan siapa yang baru jumpa channel ni belum subscribe, sekali jemput subscribe, support channel kita. Dan kita teruskan dengan soalan pertama. Okay, soalan pertama, ada kita punya salah satu pembaca dan juga follower kita dekat Facebook. Dia tanya, Veloz dengan Alza ni siapa tiru siapa? Okey, baik. Untuk menjawab soalan tu, dia sebenarnya bukanlah tiru-tiru. Ingat senang ke nak tiru zaman sekarang ni? Memang kena viral, kena samain terus lah. Surat samain sampai depan office. Baik, jadi sebenarnya seperti yang mungkin kebanyakan pada korang yang dah pun tahu, Pro 2, Toyota dan juga Daihatsu, diorang semua ni macam adik-beradik lah kan. Okey, bawah satu gugusan ataupun bawah satu payung, bawah satu syarikat yang besar. Jadi sebenarnya sebelum diorang design kereta ni lagi, waktu mula-mula nak R&D, semua engineer Pro 2, engineer Toyota, engineer Daihatsu dah pun duduk semeja. Diorang dah decide dah pun, okey, korang akan, yang kau akan pakai nama ni, kau pakai nama ni, aku pakai nama ni. Lepas tu kita keluar dekat pasaran ni. Sebagai contoh, dekat Malaysia kita ada Pro 2 dan juga Toyota. Macam contoh dekat Indonesia ada Toyota dan juga Daihatsu. Macam dekat Thailand ada Toyota. Itulah kiranya. Jadi bukan siapa tiru siapa, mereka dah lama rancang, kita jangan lalai. Seterusnya soalan kedua, habis tu apa beza Veloz dengan Alza? Mungkin korang dah pun tengok persoalan ni dah pun terjawab dengan member-member media kita orang dekat channel-channel lain tu. Tapi untuk video kali ni saya pun nak kongsi juga beberapa perbezaan ketara. Okey, dari segi harga, Veloz ni dia 20,000 lebih daripada Alza. Walaupun dia adik-beradik, dia bukanlah saingan terus. Kita sepatutnya comparekan Veloz ni dengan model yang saya sebut tadi, contoh macam BR-V dan juga Xpander. Tapi kalau nak cerita jugalah, okey, beza-beza dia ada. Selain pada harga tu, kemasan luar dia macam contoh dekat bumper depan tu bawah lain, Veloz Alza dengan Daihatsu Xenia lain. Belakang pun sebagai sini yang saya boleh tunjukkan, lampu Veloz dia akan, lampu merah ni tarik sampai ke tengah bertemu dekat logo ni. Kalau lampu Alza dia dekat luar macam tu saja, walaupun bentuk lampu tu lebih kurang sama. Lagi satu yang antara penting juga dari segi teknikal, dia punya ride height. Okey, kereta ni ride height dia sekitar 190 hingga 200 mm. Dia sama jugalah dengan Xpander. Kalau untuk Alza pula, dia lagi rendah. Okey, Alza lebih kurang 160 mm. Dia lagi rapat ataupun lagi dekat dengan Proton Izora. Dan lain-lain lagi, kelengkapan lain ada lagi. Contoh leather seats. Lepas tu dari segi teknologi, gadget, feature-feature, macam dalam Veloz ni dia buat yang lebih premium, lebih up sikit lah kan. Dia banyak benda-benda pun. Contoh dia punya CarPlay dia wireless. Dan yang antara saya suka juga, macam pada Veloz ni, steering dia selain pada atas bawah, dia ada juga teleskopik. Okey, kalau Pro 2 dia atas bawah saja. Seterusnya soalan yang ketiga, luas tak Toyota Veloz ni? Okey, kebanyakan korang yang mencari kereta-kereta macam ni mungkin dah pun tengok kat showroom lah kan. Tengok kat showroom ke, tengok Pro 2 Alza ke, tengok Veloz sendiri ke. Tapi saya nak cerita juga, nak menjawab soalan juga. Okey, boleh dikatakan sangat luas. Kalau kita tengok luar, saiz kereta ni bukanlah MPV yang besar sangat. Dia chassis ataupun platform tu macam B segment je. Dia punya footprint pun tak besar sangat, tak lebar. Tapi boleh kata penggunaan ruang dia agak bijak lah. Okey, dia maximiskan ruang, memang boleh kata lapang. Color pun okey, tak ada color yang buatkan kita macam claustrophobic. Depan ni saya punya driving position, saya lebih kurang 5 kaki lebih je. Tapi sini tengok memang masih sangat luas. Dan korang boleh adjust jugalah seat ni, okey. Korang punya nak adjust pun memang jauh, memang besar. Boleh kata macam hampir panjang ni nak adjust. Dan tempat duduk ketiga juga. Okey, yang ni saya dah ada cerita dalam video Alza, tapi yang ni saya cerita ringkas je lah. Tempat duduk ketiga dia pun sebenarnya boleh katakan agak selesa juga, tak terlalu mencangkung.
dan juga dia punya aircon belakang pun boleh sampai ke barisan ketiga tu, boleh kata tak lambat sangat dan boleh kata sejuk lah, tak adalah berpeluh-peluh sangat duduk barisan ketiga tu. Okey, seterusnya untuk soalan keempat, kita pusing-pusing sekejap. Jom. Baik, soalan yang keempat pula. Selesa tak Toyota Veloz ni? Okey, bagi saya cukup selesa. Bagi saya dia lebih, kalau contoh kita duduk tempat duduk barisan kedua tu dan juga barisan ketiga, saya rasa lebih selesa sikit daripada BRV. Dari segi kesenyapan pun cukup senyap juga. Dia lebih kurang sama senyap dengan Alza dan saya rasa juga macam lagi senyap daripada BRV. Lepas tu saya dah bawa kereta ni jalan jauh juga hari tu, weekend. Family saya tidur dekat sebelah dan juga dekat belakang. Saya travel highway pun lebih kurang 110 ke 130 macam tu, pun semua orang masih boleh boleh tidur dengan agak selesa. Cuma sebenarnya lebih pada 100 pun sebenarnya bunyi angin dah kuat. Saya tak pasti kalau ada visor ni, kalau tak ada bunyi angin dia kurang ke lebih, saya tak pasti, tapi sebenarnya bunyi angin agak kuat lah pada 100 km sejam. Seterusnya nombor 5, driving Veloz ni okey tak? Pertama sekali saya nak komen dia punya steering. Steering dia sebenarnya kalau kita bawa pada kelajuan rendah ada sikit rasa macam pelik sikit. Dia punya berat steering tu kadang tu bila kita mula nak gerak tu kelajuan rendah, baru nak pusing steering, ada rasa macam tak konsisten sikit. Dia macam kejap ringan, kejap macam berat sikit. Dia macam baru nak baca-baca. Tapi kalau kita dah bawa laju sikit, lebih pada 60 atau 70 km sejam, steering dia kira agak okey lah. Chassis baru di NGA. Okey, tapi bila kita sebut pasal chassis baru tu, chassis tu membuatkan kereta ni handling dia agak okey. Dia punya body control, pergerakan absorber semua sangat cun, sangat cantik. Of course, kereta-kereta family macam ni kita bukanlah nak bawa laju sangat kan. Even kalau kita bawa seorang pun takkan nak tekan lebih 1.6 kan, walaupun dia boleh pergi. Walaupun Veloz ni tinggi sikit dia punya ride height daripada Alza, dalam pemanduan biasa sebenarnya kita tak rasa sangat beza. Mungkin sebab dia compensate juga dengan kereta ni pakai 17 inci. Okey, jadi kereta ni dia ada mode drive dan juga S. Okey, S ni kita tukar, dia tuning dia punya gearbox dia lebih sporty. Korang tukar daripada D ni ke S, saya rasa lagi berkesan, lagi banyak beza daripada korang pakai power mode kat sini. Kat sini dia ada button drive ni kan. Kalau korang tekan tekan sekejap dia power mode, kalau korang tekan lama dia eco mode. Saya rasa yang sini tak berapa ni sangat. Kalau korang nak buat laju, korang pakai je mode biasa, korang masuk S ni. Okey, RPM dia akan naik 1000 ke 1500. Okey, tak kira dalam kelajuan berapa pun, sebab kereta ni pakai CVT kan, so dia tak ada gear. Tapi dia akan pada speed korang buat berapa pun, daripada RPM berapa pun, tukar je S, dia naik sikit 1000 ke 1500. Dan kat situ transmission tuning tu rasa lebih direct dengan kereta. Engine tu rasa macam lagi pergi, bunyi dia akan kuat sikit lah. Tapi korang rasa lebih responsif, powertrain tu lagi alive. Dan juga bagi saya, bila korang turun bukit, mode S ni lagi sedap. Korang akan ada lebih kontrol lah pada kereta. Dia tak ada rasa macam nak meluncur sangat kan kalau nak banding dengan pakai D. Dan saya dah cuba juga macam contoh dekat Lebuh Raya Karak. Dekat Karak pun okey je kalau korang sepanjang jalan tu, sepanjang 40 minit korang pakai je S memanjang pun tak apa. Dan sebenarnya dia punya penggunaan minyak pun tak jauh beza. Okey, jangan fikir pula S ni nak memotong saja, lepas tu masuk D balik cepat-cepat. Tak ada masalah. Okey, tambahan lagi, kalau nak kata power tu cukup tak cukup, yang tu pun korang boleh tengok kita punya video Alza. Saya ada komen jugalah. Okey. Seterusnya nombor 6, jimat ke tak jimat? Okey, untuk Veloz ni pun boleh dikatakan sebenarnya agak jimat. Okey, saya bawa lebih kurang macam bila saya bawa family dengan ada barang-barang sikit, family 4-5 orang, ada barang-barang lagi, kira kereta macam berat sikit lah kan. Dan juga saya bawa macam laju juga dekat highway, ada banyak break, lepas tu ada corner sikit, lepas tu pecut balik semula. Tapi kereta ni masih boleh bagi 10.2 sampai 10.6 km per liter. Kiranya jimat lah tu. Dan kalau korang bawa 110 pula dekat highway, constant speed 110 bawa seorang, saya dah try juga, dia akan average lebih kurang 14.6 hingga 14.9 km per liter. Saya try lepas minyak pun nak dapat 15 tu tak dapat lah. Okey, tapi 14 lebih tu senang lah. Okey, bawa seorang 110 km sejam. Akhir sekali, soalan yang ke berapa dah? Ke-7. Okey, berbaloi tak Toyota Veloz ni? Dia yang ni nak jawab dia macam kompleks sikit. Macam saya cakap juga tadi, dia tak sesuai juga kita nak comparekan nak beli Veloz ke nak beli Alza. Kalau korang nak compare macam tu, baik korang beli Alza, betul tak? Tapi kalau comparekan dengan Honda BRV dan juga Xpander,
Macam ni cerita dia. Veloz sekarang harga dia nak kata antara 3 model tu Veloz yang paling mahal. Yang ni lebih kurang 97,000. Kalau BRV tu 86 sampai 92 macam tu. Kalau Xpander pun 92 93,000 macam tu. Tapi yang korang kena tahu ialah Xpander dan juga BRV ialah model yang dah agak lama dalam pasaran. Okey, walaupun Xpander keluar 2020 dan walaupun BRV tu lagi lama, tapi BRV Honda tetap bagikan facelift lah beberapa tahun sekali. Veloz ni ialah model yang paling baru, paling canggih, dan yang paling penting juga untuk kereta segmen macam ni. Veloz ni dia punya ciri keselamatan ataupun safety feature dia paling update dan paling banyak lah. Okay, dia punya autonomous emergency braking, sistem autonomous driving assist dia banyak. Dia ada blind spot information pun ada, lane departure warning pun ada, dengan steering assist pun sekali ada. Lepas tu dia punya lampu LED ni pun dia matrix automatic, siap dengan auto high beam. Yang auto high beam dia ni pun nampak ataupun rasa macam agak premium, sebabnya dia bukan nyala macam tak macam tu tak, tapi dia nyala lembut, dia padam pun lembut. Selain pada premium, bab lampu ni sebenarnya dari segi keselamatan, kalau kita drive malam lama, sebenarnya benda ni dia akan kurangkan kita punya penat mata lah, sebab kita tengok tu pergerakan lampu tu lagi sikit, drive malam lagi kurang penat. Okey, jadi saya rasa untuk soalan 7 itu pun dah menjawab. Okey, korang dah faham kenapa kereta ni mahal sikit, dan akhir sekali terpulang pada korang lah. Korang nak jimat sikit ke ataupun nak bayar lebih sikit untuk dapatkan lebih ciri dan juga model yang latest dalam pasaran. Okey, jadi sekian saja untuk Toyota Veloz 7 soalan kita jawab kali ni. Dan kalau korang ada lagi soalan lebih lagi yang mungkin kita tak cover, korang tanya kat bawah. Nanti admin kita ataupun Syasha akan jawab mana yang sempat, mana yang perlu. Okey, sekian. Itu saja. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.